Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajet tahun 2016 ialah 267.2 bilion, walaupun kurang tetapi masih berbilion-bilion ringgit. Tentulah rakyat akan suka jika setiap sen pergi kepada matlamatnya dengan jujur dan memberi nilai hikmat dan barangan yang setimpal dengan nilai wang tersebut. Ini satu jumlah yang besar. Ia akan disalurkan melalui kementerian-kementerian yang dikuasai oleh menteri-menteri dan diurus dan ditadbir oleh KSU, TKSU, SUB dan pegawai-pegawai sampailah pegawai-pegawai bawah. Cabarannya ialah untuk memastikan wang rakyat ini diaplikasikan dengan jujur dan amanah dan bertepatan dengan nilai. Jika kita bayar RM1, kita mesti dapat nilai barangan atau perkhidmatan RM1 juga. Menentukan ianya diaplikasikan seperti yang disebut di atas adalah cabaran kepada semua ahli parlimen, walau di sana atau di sebelah sini, untuk yang mahukan prinsip pertanggungjawaban diamalkan dengan jujur dan amanah. Setiap tahun World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan satu laporan iaitu Worldwide Governance Indicators. Ini jarang dipakai sebab kita selalu pakai Transparency International Corruption Perception Index, tetapi persepsi atau perception ini adalah satu misnomer, sebab ianya apabila disebut persepsi, orang ingat benda itu tidak berlaku di on the ground. Sebab itu saya lebih suka kalau kita pakai data dan di laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, iaitu Worldwide Governance Indicators. Di dalam satu daripada laporan yang diterbitkan adalah Corruption Ranking, Control of Corruption Ranking, yakni menyenaraikan dan membuat pendarafan setiap negara dalam dunia ini pada skala 0 hingga 1, iaitu yang angka yang menjurus kepada 1 menandakan bahawa negara itu mempunyai kontrol atau penguasaan ke atas aktiviti rasuah. Manakala yang angka yang menjurus kepada 0 berarti bahawa negara itu mempunyai institusi yang lemah untuk mengekang rasuah. Dan rasuah ini melibatkan pelbagai perkara seperti tumbuk rusuk, seperti commission, embezzlement, false costing dan fraudulent practices. Dan ini tidak dilaporkan. Dan tahun 2015, dalam tahun 2015 ranking negara Malaysia ialah 0.68 berbanding dengan negara Singapura. Sebagai contoh, dalam tahun 2016 ialah 0.97, Hong Kong dan UK 0.92, Germany 0.94, Indonesia dan Thailand, Indonesia 0.34, Thailand 0.42. Dengan negara manakah patut Malaysia bandingkan dirinya? Sama ada dengan negara-negara dunia ketiga yang ada mempunyai angka 0.34, 0.42 ataupun negara-negara maju. Saya fikir sebab apa? Sebab kita membanggakan diri kita mempunyai demokrasi yang terbaik di dunia, dan selalu nama baik Malaysia dinaikkan. Tambahan pula Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan selalu membanggakan dirinya bermain dengan Obama. Maka saya rasa bermain golf dengan Obama, maka saya rasa kita Malaysia 0.68 ranking, Control of Corruption Ranking, mesti membandingkan diri kita dengan negara-negara maju yang dunia ni. Itu tahun 2005. Kita tengok rasuah tidak dikekang, rasuah tidak dapat dikontrol, yang meliputi semua lapisan membuat keputusan. Sebab itu selagi ada regulators daripada KSU, daripada menteri sampailah kepada pegawai bawah, all this semua ini ada regulators, mesti kemungkinan berlakunya state atau regulatory capture, yang ini dalam bahasa mudah ialah rasuah. Dan itu tahun 2015 kita memperolehi ranking 205 dalam terbitan Control of Corruption Ranking, kita 0.68 2015. Saya pasti tahun 2016 dengan adanya skandal 1MDB dan penyaluran wang dan berbagai lagi, ranking kita akan lagi merudum ke bawah. Dan kita mesti rujukkan pula keberkesanan mengekang rasuah dengan
prestasi dan rekod agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga aktiviti rasuah. Daripada tahun 2012 sehingga 2016 kita telah dan akan membelanjakan jumlah-jumlah berikut. Kehakiman atau judiciary kita telah belanja 336 juta ringgit. Audit negara, pejabat audit, jabatan audit negara 626 juta ringgit. SPRN 755 juta ringgit. PDRN 5.7 bilion ringgit. Dengan jumlah yang banyak begini, kita mengharap dan kita expect adanya penangkapan, pendakwaan dan penghukuman yang tinggi yang setimpal dengan jumlah perbelanjaan yang diagihkan kepada jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi. Saya harap belanja yang kita beri kepada jabatan-jabatan ini bolehlah dijustifikasikan oleh jabatan-jabatan tersebut dengan adanya peningkatan di dalam penangkapan, pendakwaan dan penghukuman. Inilah saya rasa kita mesti menggunakan, daripada sekarang kita menggunakan ranking yang diterbitkan oleh Bank Dunia, iaitu Control of Corruption Indicators berbanding dengan Transparency International Transparency Index, Corruption Perception Index, seperti yang saya sebutkan tadi. Persepsi itu menggambarkan bahawa kesakitan yang dikenakan oleh rasuah tidak berapa ditanggungkan, tidak berapa diappreciatekan. Kemudian saya nak sebut, saya nak menyentuh mengenai Google dan gegap komputernya bajet 2016. Padahal kita tahu bajet ni sebetulnya adalah satu dokumen. Ya, nak bagi jalan ya, Muhammad? Tak bagi jalan. Tak bagi ya. Sorry. Bajet ni tidak lebih daripada satu dokumen yang menyerahkan berapa kita telah kutip dan bagaimana hasil itu diaplikasikan. Tetapi cara yang disampaikan seolah-olah bajet untuk 1 tahun mencetuskan transformasi dan perubahan yang mengguncangkan dunia. Benda tidak pasti, tidak boleh berlaku dalam masa setahun. Kalau kita nak tahu sama ada transformasi ataupun perubahan yang besar berlaku, tempoh masa itu mestilah melebihi dan melangkahi 1 tahun. Kita mesti, sebagai contoh, kita mesti melihat 5 bajet ke belakang, barulah kita tengok ada kesan atau tidak. Jadi saya heran mengapakah berlakunya gegap komputer ni yang seperti yang saya sebutkan. Dan kita tahu the nature of a budget is just a statement of how much we have collected revenue and how the revenue will be applied dengan izin. Tetapi penyampaiannya secara saya tengok secara florid, florid grandiloquent, jangan cara yang berbunga-bunga oleh Menteri Kewangan, yang grandiloquent membayangkan seolah-olahnya bajet ini seperti untuk 1 tahun 267 juta bilion boleh mencetuskan perubahan yang amat besar. Padahal kita tahu keadaan B40 misal sebagai contoh masih tetap RM1,686, masih tidak lagi terkeluar daripada kumpulan atau kelompok B40. Sebab itu saya rasa bajet yang 2016 ini walaupun ianya melibatkan jumlah yang berbilion ringgit, satu perkara yang juga menurunkan. Sebab apa? Sebab ia dibuat atas disumpah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini disebut dalam ucapan 7 petala langit dan 7 petala bumi, kemudian merujuk pula pada maqasid syariah, pada wasatiyah, kemudian sendal pula dengan ayat 58 surah An-Nisa. Yang itulah yang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sebetulnya ini ayat, saya suka digunakan ayat ni sebab apa? Ia menceritakan kepada semua orang, berikanlah amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini lagi penting. Kalau kita beri amanah kepada mereka yang abuse amanah tersebut, maka akan berlakulah rasuah dan salah guna kuasa dan penangkapan yang tidak boleh dijustifikasikan. Sebab itulah sebab orang lain lagi satu kita lupa. Ayat ini sebetulnya menerangkan bahawa kita jangan bertaat setia kepada pemerintah secara membabi buta. Sebab ayat 58 tu, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang mendahului ayat 58 tu bagi amaran
kepada semua orang. Janganlah kita bertaat setia membabi buta. Sebab apa? Amanah yang disia-siakan seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan kiamat. Apabila amanah yang disia-siakan, macam mana? Ialah apabila sesuatu urusan itu diberikan kepada orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Kalau kita tahu bank, seorang yang ada rekod mengambil wang, maka wanglah akan seperti meletakkan musang di dalam reban ayam. Ini dia. Kalau kita tidak meletakkan urusan pada orang yang ahli dengannya. Jadi saya tengok inilah janganlah kita terlalu kagum dan rasa takjub dengan penyampaian dan persembahan bajet, ucapan bajet. Ucapan bajet berbeza dengan anggaran belanjawan 2016 yang buku yang tebal ini. Ini yang perincian dan pembuturan yang lagi penting daripada pengucapan yang disampaikan dalam secara ringkas. Sebab itulah saya nak beritahu sebab apa jangan kita kagum dan jangan kita takjub, sebab Tuhan ada sebut mengenai orang yang selalu penuturan kata-katanya, penceritaan mengenai hal ehwal dunia ini menakjubkan, tetapi dalam hatinya penuh dengan penentangan. Sebab kalau dia asal dia berpaling daripada kita, dia akan menghancurkan muka bumi ini, dia merosakkan kebun-kebun kita dan ternakan. Iaitu ayat Al-Baqarah 204 dan 205 yang saya izinkan saya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisab. Yang itu ini dekat setengah orang. Tuhan dah bagi warning pada kita 1400 tahun dahulu bahawa ada setengah orang penuturan dan penceritaannya mengenai bumi ini, mengenai hal ehwal dunia ini cukup menakjubkan dan mengagumkan, tetapi dalam hatinya penuh dengan fasad. Dia apabila dia berpaling daripada kita, dia melakukan kerosakan kepada muka bumi ini, kerosakan kepada kebun-kebun kita dan kerosakan kepada tanaman-tanaman. Kita tengok, there's a literal translation untuk ayat ini. Tengok apa jadi pada NFC. Banyak lembu kita tidak ada, tapi 250 juta hilang. Di mana tanam-tanam? Apabila kebun-kebun, tengok pada FGV. Bukan apa sekarang ni orang Felda baru tahu, dan saya menyoalkan, mengapakah kita patut mengagihkan 200 juta kepada Felda untuk membina jalan-jalan di dalam tanah rancangan? Bukankah mereka mendapat mengutip 10 bilion apabila pengampunan dilakukan? Sekarang ini membuktikan bahawa Felda dan FGV rakus dalam perbelanjaannya dan tidak mempunyai wang untuk menampung pendanaan membina infrastruktur di tanah rancangan Felda. Hari ini peneroka Felda terus tahu dan sedar langit tinggi dan atas rendah. Nak buat jalan pun Felda dan FGV tidak ada duit. Nanti secara di peringkat individu nak bela atap, nak bela nak membaiki balai raya, nak membaiki rumah, mereka tidak dapat lagi pergi pinjam pada KFC, pinjam pada Koperasi Peneroka Felda, KBF. Inilah bencana dan malapetaka dan musibah yang telah melanda Peneroka Felda. Saya nak beri saya sebagai satu contoh. Sekarang ni kalau masa pengampunan, sekarang ni harga Felda, harga saham FGV mungkin RM1.50. Orang yang membeli RM1.50 dan orang yang membeli tahun 2014 FGV dan Felda declare dividen 4 sen satu saham. Kalau seorang peneroka beli 1000 unit, dia ada RM40 setahun, dapat setahun RM400. Tetapi dia kena bayar RM50 sebulan, yakni RM600 setahun. Dia dapat RM40 tapi kena bayar RM600. Sekarang di bawah perit atau tidak itu untuk apungan yang dilakukan ke atas saham-saham FGV. Sekarang ini market capitalization Felda sungguh jatuh ke bawah, sungguh rendah. Sungguh rendah, ya. Dulu FGV yang bernilai semasa market capitalization semasa ia diapungkan bernilai 16.6 bilion, hari ini
hanya 54.7 bilion, jatuh merudum 67%. Dan CEO FGV hanya boleh menjanjikan peneroka dan pemegang saham FGV ini 2018 barulah keadaan baik, keadaan akan dibaiki. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, mereka hanya menerima dividen kalau pegang 1,000 unit saham RM40 kerana 4 sen satu saham, dan tapi terpaksa membayar RM600 setahun. Ini merupakan bebanan kepada peneroka Felda yang akan menanggung hutang 8 hingga 9 tahun sebab mereka meminjam untuk membeli RM4,500 semasa saham berharga ketika diapungkan RM4.55. Dengan saya curiga dan saya memberi simpati kepada peneroka Felda yang sekarang ini melalui Koperasi Peneroka Felda dan Felda Asset Holding Corporation memiliki hampir 20% saham dalam FGV. Sekarang ni ketika harga terlalu rendah, mengapakah tidak peneroka ini melalui FHAC dan KPF pergi kepada Perdana Menteri minta surat jaminan untuk pinjam duit, beli all out saham-saham yang outstanding, beli daripada Sabah, beli daripada Pahang State, beli daripada Tabung Haji, beli daripada KWP, beli daripada EPF dan Yayasan Pelaburan Bumi Putra. Kalau KPF dan Felda Asset Holding Corporation membeli saham-saham ini bagi pihak peneroka, maka peneroka akan mempunyai sumber pengkayaan dalam penguasaan dan tangan mereka sendiri daripada mahala orang tengah untuk mengayakan diri mereka. Ini satu, saya ingat kita mesti lihat ini sebagai satu usaha mengembalikan maruah dan mengembalikan harga diri kepada peneroka Felda yang mereka sajalah yang lebih tahu bagaimana untuk mentadbir dan mengurus kehidupan dalam tanah rancangan Felda dan untuk mengembangkan bisnes Felda. Dan saya ingin bertanya sekali lagi, mengapa kita perlu bantu Felda 200 juta? Sedangkan apabila pengapungan dilakukan, Felda mempunyai 10 bilion, tapi apakah yang dilakukan oleh Felda dan FGV? Nombor satu, dia beli United Pontian Plantation 1.2 bilion. Kemudian dia beli 51% yang dimiliki oleh peneroka dalam Felda Holdings Berhad 2.2 bilion. Makna tadi kembali kepada apa yang saya sebut, peneroka Felda mempunyai liquidity sebanyak paling kurang 2.2 bilion. Ini satu war chest yang besar. Mereka boleh lagi, mungkin mereka mempunyai liquidity yang diwarisi dan menyebabkan mereka mempunyai satu modal yang besar yang boleh memungkinkan mereka membeli semua outstanding shares yang dimiliki oleh entiti-entiti yang kecil yang seperti yang saya sebut tadi, supaya akhirnya mereka boleh memiliki 40% daripada saham, lebih besar daripada Felda yang sendiri yang pegang 20%. Apa yang mereka buat tadi, seperti saya sebut, setelah membeli Pontian, setelah membeli saham 51% daripada Felda Holdings, mereka membeli Asian Plantations 568 juta, Golden Land Berhad 665 juta, dan paling akhir sekali, sama ada orang peneroka 112,635 orang peneroka setelah memberi persetujuan atau tidak, kita tidak tahu. Sebab saya ingat membaca itu bahawa Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal Felda berkata bahawa kecuali peneroka Felda bersetuju, barulah dia boleh luluskan FGV atau Felda membeli 37% dalam Eagle High Plantation. Ini bernilai 2.8 bilion. Apabila kita tengok jumlah yang telah dibelanjakan, barulah kita tahu bahawa Felda dan FGV tidak mempunyai wang walaupun untuk berbelanja 200 juta untuk membina jalan di tanah rancangan Felda. Ini saya ingat satu malapetaka dan musibah, bukan dura runtuh yang diberikan oleh menteri yang jaga Felda kepada peneroka. Dan itu sekali ini kita patut beri simpati. Sebab apa? Majoriti peneroka adalah orang Melayu. Ini dia yang orang selalu lupa. Dan sedangkan kerajaan ini selalu mengutamakan, selalu menggembang-gemburkan bahawa mereka memperjuangkan kepentingan orang Melayu. Parti yang menjadi tonggak pemerintah kerajaan pun memperjuangkan orang Melayu, tetapi
nasib orang Felda sekarang ini setelah digomol dan digasak oleh kuasa-kuasa pasaran tidak boleh dibantu dan dijagai. Itulah sebabnya saya merasakan bahawa setiap wang yang disalurkan melalui barisan regulator, sama ada dia dalam bentuk menteri, dia dalam bentuk KSU, TKSU, SUB dan pegawai, mesti dipantau dengan teliti. Itulah peranan yang dimainkan oleh pembangkang kerana mahu accountability, pertanggungjawaban itu diamalkan pada tahap yang tertinggi, kerana setiap sen yang dicukai mesti dikembalikan kepada rakyat. Sebab sekarang ni kita telah minta Perdana Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri datang before this Dewan, memohon daripada Dewan ini meluluskan satu jumlah wang. Minta duit ni, bukan duit dia sendiri, minta duit daripada kumpulan wang yang disatukan, 267.2 bilion. Dan tanggungjawab kita ialah memastikan jumlah yang banyak ini, tak kira lah dia kecil daripada bajet 2015, kerana kita tahu sebab tak payah nak sebut dan tak payah nak rutubah dengan kita sebab minyak kurang, harga minyak turun dan keadaan ekonomi dunia menguncuk. Tetapi itu satu jumlah yang banyak dan kita mesti memastikan bahawa setiap sen yang telah diambil dan telah diminta dan telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini mesti dibelanjakan dengan jujur dan amanah. Itu yang saya mau sebut mengenai bajet 2016 ini. Kemudian izinkan saya menyentuh sedikit mengenai industri padi. Sebab saya tidak hendak sebut kita makan beras campur dengan beras kecil atau tidak, tapi saya hendak tahu walaupun kita ada 700,000 hektar kawasan tanaman padi, tapi kita punya produktiviti 3.9 tan 1 hektar, berbanding dengan Vietnam 5.5 tan 1 hektar, berbanding dengan Indonesia 4.9 hektar. Saya baca satu Journal of Applied Sciences, ada 3 orang profesor dalam Malaysia, Universiti Putra, menerbitkan penemuan-penemuan dan laporannya bahawa antara perkara yang mengakibatkan produktiviti rendah ialah penggunaan baja chemical yang mempunyai NPK, dia punya nitrogen, dia potasium dengan potassium. Mengapakah konten tersebut tinggi? Sedangkan kalau kita menggunakan dah konten chemicals ini tinggi, kemudian kita tengok harganya tinggi berbanding dengan harga baja organik. Dan saya mendapat laporan dan diberitahu oleh pakar-pakar pertanian, terutamanya mereka yang menanam padi, bahawa penggunaan baja organik dan farm management yang baik boleh meningkatkan, seperti yang dilaporkan oleh 3 orang profesor ini dalam Journal of Applied Sciences, bahawa kita boleh meningkatkan produktiviti padi dalam negara kita ini kepada 58%. Dan kalau di dalam kawasan-kawasan granary, iaitu jelapan padi, kita boleh meningkatkan produktiviti sampai 80%. Bermakna kalau kita ikut rejim dan kita ikut cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh profesor ini, kita akan mencapai SSL, Sufficient Security Level. Kita cukup kecukupan beras. Sekarang ni kita import hampir 70%. 30% yang kita hanya boleh mampu menghasilkan 70% perluan beras dan padi. Jadi saya harap perkara ini dilihat oleh Menteri Pertanian, mengapakah who set the content of NPK, nitrogen, potasium dengan potasium tadi. Kenapa terlalu tinggi, sedangkan saya mendapat laporan bahawa kita hanya memerlukan kombinasi 8%, tidak perlu 12 NPK 12 kita hanya perlu 2 ataupun 4, begitu boleh menghasilkan produktiviti yang tinggi. Adakah perkara ini bersangkutan dengan kepentingan pembekal baja? Saya tengok dalam industri padi, penanaman padi ini, pembekal baja CCM, Ben Meyer dan Yara Green dan Yara Blue. Inilah pembekal baja yang membekal terus kepada petani-petani melalui Kementerian Pertanian. Ini dengan harga yang tinggi. Adakah kita ini mahu melindungi
kepentingan dan pembekal-pembekal baja ini daripada menggalakkan petani-petani menggunakan baja organik. Itu yang saya nak sampaikan, Tuan Pengerusi, Tuan Speaker. Dengan itu saya menolak bajet 2016. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Kanawut.